Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 12 September 2020 bersama saya Syazwana Ami. Pilihan Raya Negeri Sabah menyaksikan pertarungan beberapa penjuru di beberapa kerusi selepas proses penamaan calon untuk Pilihan Raya Negeri Sabah yang ke-16 ditutup jam 10 pagi tadi. Rata-rata lebih daripada 6 calon di setiap 73 kerusi Sabah bersedia untuk memecahkan sokongan dalam pilihan raya negeri selepas Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini mengumumkan bahawa ratusan pencalonan telah diterima secara rasmi. Pengerusi SPR Abdul Ghani Saleh berkata 447 calon akan mengambil bahagian dalam tempoh 2 minggu berkempen yang akan menampilkan 17 parti tidak termasuk calon bebas. Pilihan raya kali ini akan menampilkan pertarungan 11 penjuru di Bengkoka, pertarungan 10 penjuru di Inanam serta 3 kerusi dengan pertarungan 9 penjuru. Terdapat juga 26 kerusi dengan 6 calon, 15 dengan 5 calon dan 13 kerusi yang menampilkan 7 calon berbeza. Parti tempatan Parti Cinta Sabah yang diketuai oleh Anifah Aman meletakkan calon paling banyak dengan bertanding di setiap kerusi yang ada. Secara keseluruhannya, Perikatan Nasional yang terdiri daripada Bersatu, STAR dan SAPP akan bertanding 29 kerusi, PBS 15 kerusi, manakala Barisan Nasional yang terdiri daripada UMNO, MCA dan PBRS pula 40 kerusi. Perdana Menteri Muhyiddin Yassin mengumumkan gabungan parti yang disertai Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu Sabah akan dikenali sebagai Gabungan Rakyat Sabah. Katanya, nama gabungan itu digunakan secara rasmi selepas 26 September ini jika mereka berjaya membentuk kerajaan negeri yang baru. Apa tujuannya? Tidak lain tidak bukan supaya Sabah ini akan kita bangunkan dengan lebih pesat lagi. Kalaulah negeri Sabah ini dipimpin oleh parti Gabungan Rakyat Sabah, tentu dia jauh lebih hebat daripada parti warisan. Apa saja gabungan warisan tak mungkin dapat menandingi keupayaan parti kita ini, karena dengan sebab di pusat sana saya jadi Perdana Menteri dalam Pertubuhan Nasional. Kalau di pusat sudah Perikatan Nasional, saya pimpin bersama parti-parti lain termasuk juga Barisan Nasional, maka di negeri Sabah mesti sama. Karena dengan kesamaan itulah baru kita menyatu padukan segala tenaga kita, sumber kita, kekuatan kita, segala apa yang ada supaya Sabah lagi pesat membangun. Muhyiddin berkata demikian ketika berucap di hadapan lebih kurang 400 penyokong di Ibu Pejabat Bersatu di Tuaran. Sementara itu, Muhyiddin turut mengumumkan bahawa pengerusi Bersatu Sabah Haji Jino akan dilantik sebagai Ketua Menteri Sabah jika Gabungan Rakyat Sabah berjaya menawan negeri itu. Bagaimanapun, katanya keputusan itu perlu dipersetujui daripada sekutu-sekutu bersatu. Manalah tahu kalau rakan-rakan kita dalam Perikatan Nasional, Barisan Nasional lain pun bersetuju, yang terbaik yang kita nak tawarkan sebagai calon untuk memimpin negeri Sabah tidak lain adalah ini kita dari Perikatan Nasional Darul Sabah. Sementara itu, dalam perkembangan yang dilihat sebagai tempelakan kepada Muhyiddin, Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi berkata, gabungan BN dan rakan kongsinya akan memutuskan Ketua Menteri Sabah jika mereka berjaya menawan negeri itu. Kenyataan Ahmad Zahid itu dilihat memberi isyarat bahawa cadangan untuk Haji G sebagai calon Ketua Menteri tidak mencapai kata sepakat dari rakan sekutu mereka. Tidak seperti musuh yang berpecah soal calon Ketua Menteri, kata Syafiee Apdal. Kerajaan warisan hanya akan menawarkan kepada rakyat Sabah satu sahaja calon Ketua Menteri. Menurutnya, persetujuan itu telah pun dibuat dan dicapai dalam perbincangan bersama parti sekutunya di AP, Amanah dan PKR sebelum ini. Beliau berkata demikian sebagai menjawab soalan pemberita
yang bertanya soal gabungan rakyat Sabah yang nampaknya belum mempunyai calon ketua menteri yang pasti. Menurutnya, bagi Warisan Plus, soal calon ketua menteri tidak pernah menjadi isu. Malah mereka berjaya mengelak pertemuan kerusi sesama mereka. Selain itu, ketika disoal mengenai usul bersih untuk menganjurkan debat buat calon-calon ketua menteri, Syafiee berkata Sabah mempunyai masalah liputan internet dan mungkin liputan debat itu tidak akan sampai ke kawasan tertentu. Sementara itu, Syafiee juga akan berdepan pertandingan 5 penjuru bagi mempertahankan kerusi Dun Senalang pada pilihan raya negeri Sabah kali ini. Keberadaan bekas Ketua Menteri Sabah Musa Aman, individu utama di sebalik gerakan cubaan rampasan kuasa kerajaan negeri, menjadi persoalan apabila hilang dari radar politik Sabah hari ini. Penyandang kerusi Sungai Sibuga sejak 1994 itu tidak mengemukakan borang pencalonan pada hari penamaan calon bagi PRN Sabah pagi ini. Sebelum ini terdapat spekulasi awal bahawa dia akan bertanding sebagai calon bebas di Dun Sungai Manila selepas tidak tersenarai bertanding di mana-mana kerusi oleh UMNO. Bagaimanapun, dalam satu ciapannya di Twitter, beliau muncul dengan meminta rakyat negeri itu supaya terus menjaga diri dalam keadaan selamat. Sementara itu, Presiden Warisan Syafiee Apdal berkata dia tidak terkejut apabila Musa tidak bertanding di mana-mana kerusi dalam pilihan raya negeri kali ini. Katanya Musa sudah lama menghilangkan diri sejak kalah pada PRU ke-14 dan beliau turut mendakwa Musa juga sudah tidak turun lagi di kawasan Dunnya sendiri. PRN ke-16 ini diadakan susulan pembubaran Dun yang diumumkan Ketua Menteri Muhammad Syafiee Apdal pada 30 Julai lalu, sehari selepas Musa mendakwa beliau mempunyai cukup majoriti untuk mengambil alih tampuk pemerintahan kerajaan negeri. Menteri Kanan Keselamatan Ismail Sabri menegaskan sebarang keputusan mengenai perintah kuarantin kepada rakyat Malaysia yang pulang ke Semenanjung dari Sabah hanya akan dikeluarkan olehnya. Pergerakan antara Sabah ke Semenanjung, Sabah ke Sarawak dan sebagainya masih bebas seperti dulu. Ya, tidak ada. Kalau ada pengumuman mengenai kawalan adalah dia akan dibuat oleh saya. Saya yang akan membuat pengumuman. Kalau ada PKP sekalipun, saya yang buat pengumuman. Kalau ada sekatan perjalanan, saya yang akan buat pengumuman. Kalau ada yang perlu dikuarantin, saya yang akan membuat pengumuman. Jadi kalau ada berita konon-kononnya daripada Surat Khabar, daripada kementerian dan sebagainya, itu tidak betul. Tetapi seperti saya kata, Kementerian Kesihatan sentiasa membuat penilaian setiap kes yang berlaku, dan kalau apa pun pengumuman dia akan refer kepada saya untuk saya umumkan. Setakat ini tak betul. Terdahulu, Menteri Kesihatan Dr. Adam Baba berkata akan meneliti keperluan mengenai kuarantin wajib terhadap mereka yang pulang ke Semenanjung dari Sabah selepas urusan pilihan raya negeri. Baiklah, sekian sahaja daripada saya, Syazwana Amir, untuk sekilas fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.